Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiza binti Musa, nama matrik J46195. Saya akan membuat ulasan filem iaitu daripada filem Suatu Ketika. Kenapa kita nak cari masalah dengan orang putih? Dah tentu kita tak boleh menang kan? Let's put these darkies out of misery. Surat siapa tu cikgu? Surat orang putih ajak lawan bola. Kamu tu kan sakit. Mana boleh main? Macam mana buat pilihan ni Pak? Tak cukup orang, tak cukup syarat ni. Nak gaduh ke? Main sih. Ni ujung pasir lah. Let me have it. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini tentang kesanggupan diri kamu untuk mengejar cita-cita dan impian kamu di masa hadapan. Cattle class fools. Kita berjuang bukan untuk mereka. Kita berjuang untuk anak bangsa. Jangan takut, jangan gentar. Ingat, tiada siapa boleh mengalahkan kamu semua melainkan diri kamu sendiri. Teruskan permainan, teruskan perjuangan. Tu, dah cukup orang. Cukup syarat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiza binti Musa, nama matrik J46195. Saya akan membuat ulasan filem bagi subjek hubungan etnik SKP 2204. Tajuk filem yang setelah saya pilih adalah Suatu Ketika, Langitkan Impianmu. Okey, latar belakang filem Suatu Ketika. Filem ini telah ditayangkan pada 12 September 2019 bersempena dengan Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia iaitu pada 16 September. Genre bagi filem ini ialah drama, sejarah dan sukan. Pengarahnya adalah Prakash Murgia, manakala produksinya adalah Kash Picture Network. Saya akan ceritakan sedikit sinopsis berkaitan dengan filem ini. Filem ini menceritakan sebuah cerita berlatar belakangkan era sebelum merdeka pada tahun 1952. Kisah tentang persahabatan, perpaduan dan mengejar impian. Suatu ketika mengisahkan semangat berjuang kanak-kanak sekolah kampung di Tanah Melayu, iaitu Sekolah Hujung Pasir, Melaka, menentang sekolah elit British St. James di dalam pertandingan bola sepak. Dengan bantuan seorang pekebun sekolah iaitu Pak Saad dan seorang guru iaitu Cikgu Sulaiman, mereka bersama-sama mengharungi cabaran dan mempelajari semangat setiakawan. Biarpun mempunyai masalah kesihatan, perkara itu tidak menghalang impian seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang mencuba sedaya upaya untuk menubuhkan sebuah pasukan bola sepak bersama seorang tukang kebun dan juga seorang cikgu. Mereka perlu bersaing dengan pasukan dari sekolah berprestij British St. James untuk layak ke perlawanan J.G. Davison Cup. Bapa Syukri tidak membenarkannya bermain bola sepak tetapi adiknya telah berusaha supaya abangnya terpilih dalam pemilihan pemain tersebut dan terpaksa menipu bapanya. Setelah beberapa lama penipuan itu terbongkar apabila Pak Selamat pergi ke pasar dan telah diberitahu oleh Tau Ki Chong bahawa Syukri berjaya ke pusingan akhir perlawanan bola tersebut. Selepas kematian Pak Saad, semua pemain tidak bersemangat untuk berlatih termasuklah Cikgu Sulaiman. Akhirnya, selepas dinasihatkan oleh isteri Pak Saad dan Cikgu Rokiah, mereka bangkit untuk berjaya dalam pertandingan tersebut. Pak Selamat akhirnya memberi sokongan kepada Syukri semasa perlawanan akhir berlangsung dan ini meningkatkan semangat Syukri untuk berlawan bersungguh-sungguh sehingga pasukan mereka beroleh kejayaan dan menjadi sekolah pertama di Tanah Melayu yang memenangi pertandingan J.G. Davison Cup.
Saya akan ceritakan kesepaduan sosial melalui dimensi watak. Terdapat 3 etnik yang ditonjolkan di dalam filem ini, iaitu daripada etnik India, etnik Cina dan juga etnik Melayu. Okey, kita akan kupas watak-watak utama dalam cerita ini. Okey. Yang pertama adalah watak Pak Saad yang sebagai tukang kebun, iaitu dilakonkan oleh Namron. Pak Saad seorang yang baik hati. Kita dapat lihat babak yang mana Pak Saad menasihatkan Cikgu Sulaiman supaya bersungguh-sungguh dan berusaha sehingga berjaya dalam mendidik ahli pasukannya. Kedua, Pak Saad membekalkan sarapan pagi kepada Cikgu Sulaiman untuk bekalan Cikgu Sulaiman bersarapan. Okey, bagi watak Pak Saad yang kedua adalah Pak Saad seorang yang kuat semangat, yang mana kita lihat Pak Saad berusaha mencuba sesuatu yang baru dengan menyertai perlawanan bola sepak JG Davidson Cup, yang mana dia telah mendaftarkan perlawanan tersebut tanpa pengetahuan guru besar. Dia juga telah membakar semangat pemain-pemain supaya bermain dengan baik dan bersungguh-sungguh. Pak Saad juga seorang yang berkeyakinan tinggi, di mana kita dapat lihat Pak Saad yakin bahawa Syukri boleh bermain dengan baik walaupun Syukri ada penyakit jantung. Pak Saad juga meyakinkan Pak Selamat supaya membenarkan Syukri meneruskan permainan tersebut. Okey, watak kedua dalam filem ini adalah Cikgu Sulaiman yang dilakonkan oleh Pekin Ibrahim. Okey. Pekin Ibrahim ataupun Cikgu Sulaiman ini memegang watak seorang cikgu yang dikira sebagai pemalu kerana Cikgu Sulaiman mempunyai hati terhadap Cikgu Rukiah. Kita dapat lihat watak Cikgu Sulaiman dalam babak dia cuba untuk bercakap dengan Cikgu Rukiah tetapi agak malu untuk meluahkannya. Okey. Yang kedua adalah bertanggungjawab. Yang mana kita dapat lihat melalui babak di mana Cikgu Sulaiman cuba memperbaiki hubungan dan menyelesaikan persengketaan di antara Dol dan Husin yang sedang bergaduh. Selain itu, Cikgu Sulaiman bertanggungjawab mengambil alih tugas Pak Saad setelah kematian Pak Saad. Watak seterusnya adalah watak Pak Selamat yang dilakonkan oleh Din Tamam. Pak Selamat adalah seorang bapa yang penyayang, yang mana kita dapat lihat Pak Selamat membetulkan tali kasut anaknya Syukri semasa hendak pergi ke sekolah dan semasa di dalam perlawanan bola sepak tersebut. Selain itu, Pak Selamat mengambil berat tentang kesihatan anaknya Syukri kerana Syukri mempunyai penyakit jantung. Ketiga adalah tegas, di mana Pak Selamat mengenakan tindakan kepada Salmah yang menipunya bahawa dia mempunyai kelas tuition. Watak seterusnya adalah watak kanak-kanak iaitu Syukri yang dilakukan oleh Daniel Akmal Faris. Syukri memegang watak sebagai seorang kanak-kanak yang penyayang, yang mana kita dapat lihat dia amat sayangkan Salmah dan menasihati Salmah supaya tidak berbohong. Yang kedua, berusaha keras dan berkeyakinan tinggi, yang mana kita dapat lihat Syukri ini walaupun mempunyai penyakit jantung tapi dia berusaha untuk masuk dan memasuki pemilihan dan perlawanan bola sepak tersebut. Syukri juga seorang yang jujur, yang mana kita dapat lihat dia menyuruh Atan memulangkan semula bola yang telah dicuri daripada pemain bola British tersebut. Selain itu, Syukri mempunyai semangat yang kuat, yang mana ketika dia sedang berlawan di dalam perlawanan tersebut, Syukri telah pengsan seketika kerana terkena tendangan bola. Tetapi dia bangkit dan meneruskan perjuangannya untuk memastikan pasukannya menang dalam pertandingan tersebut.
Okey. Seterusnya adalah watak Suresh yang dilakukan oleh Diva Nash. Watak yang kanak-kanak daripada etnik India. Yang mana kita lihat Suresh ini mempunyai semangat setiakawan yang tinggi, yang mana kita dapat lihat dalam filem ini, Suresh merupakan sahabat baik kepada Shukri. Kita dapat lihat watak semangat setiakawan Suresh apabila Shukri tidak dapat mengikuti pemilihan kerana ayah yang tidak membenarkan. Watak jelas terpancar di wajah Suresh kesedihan. Apabila Shukri hadir ke majlis pemilihan tersebut, kita dapat lihat wajah kegembiraan Suresh pada ketika itu. Selain itu dia mengambil berat. Ya, dia mengambil berat kepada sahabat-sahabatnya yang lain, terutamanya sahabat baiknya Shukri yang mempunyai penyakit jantung. Dia juga berusaha keras untuk memastikan pasukannya berjaya ke peringkat akhir dan seterusnya memenangi perlawanan bola sepak tersebut. Okey, seterusnya kita dapat lihat watak daripada etnik Cina, iaitu watak Li Ming yang dilakonkan oleh Lim Zuan, yang mana perwatakan kanak-kanak yang suka menyikat rambutnya, yang saya anggap watak sebagai seorang yang happy go lucky, yang mana dia juga berusaha keras untuk memastikan pasukannya berjaya ke peringkat akhir dan seterusnya memenangi pertandingan tersebut. Okey. Yang akhir sekali adalah watak jurulatih sekolah St. James, yang mana dia memegang watak seorang jurulatih yang angkuh dan sombong, yang mana kita dapat lihat melalui ekspresi mukanya. Dia juga merupakan seorang jurulatih yang memandang rendah tentang kebolehan pasukan-pasukan daripada tanah Melayu. Ini adalah 12 watak kanak-kanak yang terdiri daripada umur 8 hingga 12 tahun. Okey. Next, kita akan tengok kepada kesepaduan sosial melalui jalan cerita. Okey. Filem ini mengisahkan tentang zaman 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka, zaman penjajah, yang mana kita dapat lihat dari segi kenderaan yang diguna pakai adalah basikal lama, beca, dan juga dapat dilihat di situ terdapatnya kereta Volkswagen lama yang dinaiki oleh Cikgu Rokiah. Seterusnya adalah dari segi pakaian, kita tengok masyarakat lelaki bersongkok, berseluar besar, manakala masyarakat wanita pula berkebaya, berkain batik dan juga bersanggul. Kanak-kanak pula ke sekolah dengan memakai bakul, memakai beg berbentuk bakul dan juga berbentuk kotak. Okey. Seterusnya adalah daripada setup colour. Kita dapat lihat setup colour dia pada masa itu adalah sekitar 1950-an lah kiranya, dengan warna yang agak kelam, tidak menunjukkan, tidak nampak dia punya terang, dia melambangkan 1950-an. Manakala kita dapat lihat payung-payung lama, dapur kayu, loceng sekolah dan juga terdapatnya lambang Malaysia, bunga kebangsaan kita iaitu bunga raya. Okey, apa yang dapat kita lihat pada zaman penjajah seperti wujudnya sekolah-sekolah British, sekolah St. James, sekolah Prince Albert Junior, berkibarnya bendera British dan juga kita dapat lihat tauke kebun kelapa pada ketika itu diperintah oleh ataupun diarahkan oleh orang-orang British. Seterusnya kita lihat semangat perpaduan. Okey. Filem ini banyak menekankan unsur-unsur perpaduan kaum. Dan kita dapat lihat penggunaan bahasa yang berlainan menunjukkan tingginya semangat perpaduan antara kaum di dalam filem ini. Terdapat 4 bahasa yang digunakan dalam filem ini yang terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya adalah komunikasi yang baik dan harmoni di permulaan cerita menunjukkan bahawa terdapatnya semangat perpaduan di antara 3 kaum tersebut. Yang mana kita dapat lihat Salmah pada ketika itu mahu pergi ke sekolah
Sepanjang perjalanan ke sekolah, kemudian dia bertemu dengan Mei Ling ketika dalam perjalanan ke sekolah tersebut. Kemudian Suresh sampai dan mengajak mereka bersama-sama ke sekolah. Okey. Seterusnya adalah babak Suresh, babak bapa Suresh dan bapa Syukri makan bekalan bersama-sama di kebun getah. Okey. Dalam penggunaan bahasa tadi pun kita dapat lihat yang mana bahasa Tamil digunakan oleh Suresh dan bapanya semasa memberitahu bahawa dia dan Syukri mahu masuk pemilihan bola sepak. Manakala bapa Suresh berkomunikasi dengan bapa Syukri dalam bahasa Tamil. Walaupun bapa Syukri tidak membalas tapi menunjukkan bapa Syukri faham apa yang dikatakan oleh bapa Suresh. Bapa Syukri memberikan reaksi yang menyatakan dia faham apa yang dikatakan oleh bapa Suresh. Seterusnya adalah suasana di sekolah yang mana cikgu terdiri daripada kaum Cina dan Melayu, manakala postman daripada kaum India, yang mana ramai murid-murid terdiri daripada pelbagai kaum amat meminati postman tersebut, menyukai postman tersebut. Okey. Terdapat 3 kaum yang hadir semasa pengkebumian Pak Saad. Kita dapat lihat 3 kaum tersebut dengan pakaian yang berbeza mengikut kaum masing-masing. Dan juga terdapat kaum Cina menghadiahkan kasut bola buat pasukan bola sepak mereka, iaitu Tau Kee Chong yang menghadiahkan kasut bola kepada pasukan-pasukan bola. Okey. Seterusnya kita lihat semangat kerjasama. Okey. Kita tengok apa yang ada di dalam semangat kerjasama adalah pasukan bola sepak sekolah Hujung Pasir berlatih dan bersatu padu dalam pertandingan sehingga berjaya memasuki pusingan akhir dan merupakan sekolah tanah Melayu pertama yang memasuki ke pusingan akhir dan seterusnya melayakkan mereka bertanding dengan sekolah St. James dan memenangi pertandingan J.G. Davidson Cup tersebut. Ahli pasukan bersama-sama menyediakan peralatan untuk padang dan bersama-sama membina tiang gol sehingga siap. Kita dapat lihat dalam babak di mana mereka mengangkat buluh, mencacak buluh, membuat tiang gol dengan membuat garisan menggunakan getah dan sehingga siap padang bola mereka untuk mereka jadikan satu tempat khas untuk mereka berlatih bola sepak. Ini juga dapat ditonton melalui scene sorakan semangat oleh pemain dan juga sorakan yang dilakukan oleh ibu bapa dan penyokong dari berbilang bangsa bagi memberi semangat kepada pemain. Seterusnya kita lihat semangat persahabatan yang ditonjolkan di dalam filem ini. Okey, semangat persahabatan yang tinggi dapat dilihat dalam filem ini di mana Suresh dan Syukri merupakan kawan baik sejak kecil lagi. Okey. Babak di mana Suresh sedih kerana Syukri tidak dibenarkan masuk pemilihan oleh bapanya. Kemudian Syukri datang ke pemilihan dan Syukri amat gembira dan Suresh amat gembira. Seterusnya adalah setiap ahli dalam pasukan memainkan peranan dalam memperbaiki hubungan persahabatan apabila berlakunya perselisihan faham antara satu sama lain. Yang seterusnya adalah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kita dapat lihat dalam babak panjang mendukung Kudin yang kurang upaya semasa cuba melarikan diri daripada pemain British. Yang kedua adalah babak Dul sanggup memberikan duit tabungan kepada Hussein bagi membantu Hussein yang sedang dalam kesusahan. Okey. Seterusnya adalah semangat kekeluargaan. Ini dapat dilihat melalui hubungan kekeluargaan yang ditunjukkan dalam keluarga Syukri yang mana ibunya seorang yang sangat penyayang. Begitu juga dengan Syukri dan adiknya Salmah yang tidak sanggup melihat abangnya Syukri sedih kerana tidak dapat menyertai pertandingan bola tersebut. Salmah sanggup menipu ayahnya demi abangnya Syukri.
Syukri dan Salma membuat kerja sekolah bersama-sama pada setiap malam. Selain itu, terdapat juga babak-babak ibu memeluk anak-anaknya menunjukkan tanda kasih sayang dalam keluarga ini. Dan yang terakhir, ibunya menghulurkan air kepada Pak Selamat setiap kali pulang dari kerja menunjukkan watak seorang isteri yang misali. Ini dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan antara mereka. Okey, seterusnya kita akan melihat kesepadan sosial dari segi tenaga produksi yang terlibat. Terdapat beberapa aspek kesepadan sosial yang terdapat di dalam tenaga produksi filem yang terlibat yang menjadikan filem ini mempunyai kelainan daripada filem lain, iaitu yang pertama adalah muzik. Penyanyi Zainal Abidin dan Fiona menulis lagu untuk filem ini adalah dari etnik Melayu, manakala Michael Verhoeven merupakan penggubah muzik filem yang mana dia adalah daripada etnik Serani, iaitu kacukan daripada etnik India dan etnik Cina. Yang kedua adalah kru penerbit. Kru penerbit juga terdiri daripada berbilang bangsa, iaitu daripada etnik Melayu, etnik Cina dan etnik India. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini, filem Suatu Ketika, Langitkan Impianmu amat sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat dan semua bangsa yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan etnik-etnik lain di Malaysia kerana genre yang disampaikan adalah mengenai sukan bola sepak, kekeluargaan, persahabatan dan perpaduan kaum. Ia menceritakan bagaimana kita boleh mencapai apa-apa sahaja objektif dan impian kita dengan bersatu padu. Ini mencerminkan Malaysia terdiri daripada masyarakat yang majmuk. Keharmonian dan perpaduan ini haruslah dikekalkan bagi memastikan Malaysia terus maju ke depan dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Di dalam filem Suatu Ketika, Langitkan Impianmu, terdapatnya konsep akomodasi di mana berlakunya prosesnya menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik yang lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sri Rohayu Ismail, pensyarah hubungan etnik Fakulti Ekologi Manusia UPM. Aku sendiri di pagi hari melihat diri lemah berdiri di dalam mimpi yang membawa arti, bangkitkan jati diri. Pingkas bangun dan terus berlari menuju arah menentang arus, takkan berhenti walau ku mati, bangkitkan jati diri. Ayolah jangan terus bermimpi, ayolah bangkitkan jati diri. Ayolah berdiri sendiri, kalau nak menang tak senang. Kalau kalah tak salah, berdiri sudah, berlari sudah, hanya menanti ganjaran nanti. Mengharap tidak, meminta tidak, mati hati, mati jati. Ku bingkas bangun dan terus berlari menuju arah menentang arus, tidak berhenti walau ku mati, bangkitkan jati diri. Ayolah jangan terus bermimpi, ayolah bangkitkan jati diri. Ayolah berdiri sendiri, kalau nak menang tak senang.